Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, Kitabul Buyu', bab al-hawalah, iaitulah pemindahan hutang. Hutang ni kita nak pindah kepada orang lain. Mana tiga orang berhutang, A, B, C. Kita apa takrif dia, tengok. Al-hawalah menurut bahasa Arab ialah pemindahan atau perpindahan, tukar. Dalam bahasa moden ini dipanggil transfer, tukar ke orang lain. Menurut istilah fuqaha, hawalah ialah akad yang menyebabkan pemindahan hutang daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Maknanya menurut Mughni al-Muhtaj. Mughni al-Muhtaj nama kitab. Mughni al-Muhtaj. Salah terjemahan. Dia tulis al-Mughni al-Muhtaj. Salah. Buat al tu salah. Penterjemah dia tak teliti dalam masalah. Dia tidak ada al. Mughni al-Muhtaj. Kalau al-Mughni kitab lain. Itu kitab Ibn Qudamah namanya. Kitab Mughni al-Muhtaj, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Istilah ini merujuk kepada perpindahan hutang daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Itu. Dari sudut masyru'iyatuha, kesahihan amalan ini menurut syarak apa dia? Dalil yang membenarkan hawalah ialah hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Matlul ghaniyyi zulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba." Melambatkan pembayaran hutang. Matlul ghani, orang kaya lambat bayar hutang, itu dianggap zulm, satu kezaliman. Hari ni orang berhutang cepat, nak bayar lambat. Walaupun dah ada duit, tak mau bayar. Tak apa, tuan dia tak minta lagi. Ataupun kita berjanji dah dengan orang tu nak bayar sebulan masa 10 tahun, walaupun duit banyak cara mana pun tak nak bayar. Itu dipanggil matlul ghani. Melambat-lambatkan bayar hutang orang yang kaya dianggap sebagai zulmun, satu kezaliman. Apabila salah seorang daripada kamu dibawa kepada orang kaya yang lain, maka ikutlah. Mana orang yang boleh kita tukar, transport dipanggil. Dalam riwayat Imam Ahmad disebut, wa man uhila ala mali'in falyahtal. Sesiapa yang dipindahkan kepada orang kaya, bukan orang kaya maksudnya, orang yang boleh bayar hutang yang lain, maka berpindahlah dia. Orang kaya di sini, maksud ni huraian kepada takrif dulu. Ialah orang berhutang yang mampu membayar hutangnya. Bukan maksudnya kaya tu jutawan atau ahli korporat besar. Ada orang yang boleh bayar hutang cukup. Walaupun dia tu orang miskin, tapi hutang yang dia berhutang dengan orang RM500, RM1,000 itu sudah cukup. Sudah ada duit untuk bayar. Maka dia kena bayar. Zalim, orang yang kaya, yang ada duit tak nak bayar hutang ni zalim. Kerana apa? Kerana dia melanggar hak orang lain dan ia diharamkan. Langgar hak orang. Kita dah ada duit, tak nak bayar. Nak buat benda lain, nak buat perancangan tu perancangan ni. Salah seorang daripada kamu dibawa, bermaksud sesiapa di kalangan kamu yang hutangnya dipindahkan kepada orang lain. Orang kaya yang lain di sini ialah orang kaya yang mampu melunaskan hutangnya. Berpindahlah bermaksud terimalah pemindahan hawalah, transfer tersebut. Jadi kita ingatlah, itu si pengetak syarah takrif. Seluruh umat Islam pada zaman, sepanjang zaman telah sependapat, makna ijma', ittifaq. Pemindahan hutang dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Tidak pernah timbul sebarang pendapat yang menentang amalan ini. Nak tahu apa benda yang boleh buat. Jumhur ulama, maknanya majoriti ulama, berpendapat ayat perintah yang dinyatakan dalam hadis di atas, falyatba', itu ayat perintah, ikutlah dan berpindahlah, hanyalah merupakan perintah sunat atau sekadar suatu galakan, bukan merujuk pada perintah wajib. Maknanya kalau kita tak nak terima, tak apa. Dengan ini bermakna, sesiapa yang memberi hutang kepada seseorang, lalu penghutang meminta supaya hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain yang akan membayarnya, dia digalakkan menerima pemindahan ini, bukannya diwajibkan.
Bahkan pemindahan ini hanya digalakkan jika orang yang mengambil alih hutang tersebut mampu melunaskannya. Di samping tiada sebarang keraguan pada hartanya, jika orang tersebut tidak berkemampuan melunaskan hutang tersebut, atau harta yang dimilikinya diragui, pemindahan tersebut tidak digalakkan untuk diterima oleh pemiutang. Jadi, dia ada 3 orang. A buta dengan B. Kemudian C buta dengan A. A buta dengan B. C buta dengan A. Maka A kata, hutang saya dengan awak 1,000. Kebetulan C tu buta pula dengan saya 1,000, maka boleh saya nak pindahkan hutang saya ni, awak pergi ambil dengan dia. Itu maksud pindah hutang. Mana kamu pergi ambil hutang, duit saya tu 1,000, pergi ambil bayarannya dengan C, dengan orang ketiga. Maka sinilah timbul syaratnya. Syaratnya orang yang ketiga itu orang yang boleh bayar hutang juga. Mana kalau kita beri pada orang yang ketiga ni, orang kaki tak bayar hutang, kaki pukul kan, kaki kelentong, tak boleh lah kita nak hawalah pada dia. Sebab nyanyi kawan B tak ada pasal-pasal dia nak kena jadi mangsa kita. Sedangkan kita dah tak mampu nak ambil dengan orang tu, kita pergi beri ke orang ni pula. Kecuali A ni pula, B ni orang hak kita butai dia ni orang kedai bayar juga. Mana kalau dia pergi pegang kepala kawan tu main bayar punya. Dengan kita dia main-main. Boleh jadi ada peluangnya. Tengok keadaan. Rukun dan syarat. Terdapat beberapa rukun bagi amalan pemindahan hutang. Setiap rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Berikut adalah keterangan mengenai rukun dan syarat tersebut. Yang pertama dipanggil al-muhil dengan ha. Al-muhil, iaitu penghutang yang telah memindahkan hutangnya pada pemiutang. Muhil ni mana orang yang pindah ke hutang. Itulah kita kata kepada orang lain. Penghutang muhil mestilah seorang yang berkelayakan menjalankan akad, iaitu seorang yang berakal dan balik. Ini memang syarat bila-bila pun. Dan kanak-kanak belum memayyiz. Pemindahan hutang ini tidak boleh dilakukan oleh orang gila, dan kanak-kanak belum memayyiz kerana mereka dikategorikan sebagai orang yang belum berakal. Akal adalah syarat sah untuk menjalankan suatu urusan. Apa saja pun akal itu diambil kira. Yang kedua dipanggil al-muhal, iaitu pemiutang yang mana hak milik hutangnya dipindahkan untuk dibayar kepada orang lain, bukan oleh orang yang berhutang dengannya. Itu dua. Muhal ialah pemiutang yang memberikan hutang kepada penghutang, dan penghutang memindahkan hutang ini supaya dibayar oleh orang lain. Orang ini juga digelar sebagai muhtal, iaitulah orang yang meminta pemindahan. Muhal, muhtal, istilah dia tu. Pemiutang juga perlu memenuhi syarat berikut, ialah berkelayakan menjalankan akad. Maksud ini dia mestilah berakal, kerana persetujuan oleh pemiutang adalah rukun dalam akad pemindahan hutang. Orang yang tidak berakal tidak berhak menyatakan persetujuan. Selain itu dia mestilah baligh, kerana persetujuan oleh kanak-kanak tidak sah. Ini kerana sebarang kenyataannya dalam muamalat tidak diambil kira oleh syarak. Itu yang kedua, muhal. Yang ketiga, al-muhalu alaihi. Siapa dia? Orang yang ketiga, orang yang bertanggungjawab melunaskan hutang kepada pemiutang, kepada muhal. Muhal, muhil, muhalu alaihi. Dengarlah istilah tu. Kita banyak dah guna istilah orang putih, guna kat istilah Arab pula. Muhal apa dia? Orang yang bertanggungjawab melunaskan hutang kepada pemiutang. Disyaratkan mestilah orang yang berakal dan baligh. Tidak sah suatu hutang dipindahkan kepada orang gila atau kanak-kanak. Cari pasal lah. Walaupun kanak-kanak tersebut berakal dan memayyiz, kerana tanggungjawab hutang dan membayar hutang mengandungi unsur menyumbang. Orang yang tidak baligh dan tidak berakal tidak sah menyumbangkan harta mereka, kerana dipaksa kena bayar hutang kawan tu. Yang keempat, muhalun bihi, iaitulah barang, benda, hak pemiutang yang perlu ditunaikan oleh penghutang dan dipindahkan pula kepada muhalun alaihi. Dia ada apa tiga sini? 4 sini. Muhil, iaitulah penghutang yang telah memindahkan hutangnya. Muhal, pemiutang yang mana hak milik hutangnya dipindahkan. Orang yang kedua, muhal. Yang ketiga, muhalun alaihi, orang yang ketiga yang menerima pemindahan tadi. Yang keempat, muhalun bihi, barang yang
yang dipindahkan itu. Jadi hak ini, barang itu mestilah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, mestilah dalam bentuk hutang. Kalau tukar barang hak ada di tangan kita, itu bukan nama hutang. Nama lain pula, bukan nama hawalah. Dia nama wakalah nama dia. Tidak sah dilakukan pada barangan yang sedia wujud, kerana hawalah ialah perpindahan hukmi, pindah dari sudut hukumnya. Benda tak pindah, duit tak tangan orang itu dah. Pemindahan ini berarti pemindahan sesuatu daripada tanggungan zimmah seseorang kepada tanggungan orang lain. Pemindahan barangan yang sedia wujud ialah pemindahan hakiki, bukan pemindahan hukmi, kerana ia tidak disabitkan dengan sesuatu tanggungan. Oleh itu tidak termasuk dalam hukum hawalah. Jika hak tersebut, muhalun bihi itu, dipindahkan kepada pihak ketiga, muhal alaihi dalam bentuk barangan yang sedia ada, seperti permaidani atau mesin basuh, untuk diserahkan kepada pemiutang, perpindahan tersebut dinamakan wakalah, bukan hawalah. Jadi kita pindah. Hawalah ini pindah hutang. Kalau nak pindah barang, bukan nama dia hawalah, nama dia wakalah. Kamu tolong ambil barang ni, hantar kawan tu. Itu makna. Hukum yang berkaitan ialah hukum wakalah, bukan hukum hawalah. Yang kedua, hutang tersebut mestilah telah berkuat kuasa. Maknanya sudah cukup masa dia. Contohnya, harga yang perlu dibayar selepas barangan jualan diterima dan tamat tempoh khiyar, tempoh pilihan. Kita belajar untuk khiyar ada beberapa jenis, tengok di awal kitab kita. Ataupun ia hampir berkuat kuasa seperti harga yang perlu dibayar ketika masih dalam tempoh khiyar, kerana ia akan berkuat kuasa selepas tamat tempoh khiyar. Maknanya tempoh khiyar nak habis dah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih, yang asah. Ketika itu, jika penjual memindahkan hutang tersebut kepada seorang untuk menerima bayaran daripada pembeli, pemindahan tersebut sah. Sebab hak milik sudah jadi hak dia. Ada pendapat mengatakan tidak sah memindah pemindahan dibuat dalam tempoh khiyar kerana hutang tersebut belum berkuat kuasa. Pemindahan hutang sah dibuat walaupun hutang tersebut belum berkuat kuasa, sama seperti sahnya bayaran mahar kahwin sebelum persetubuhan, bayaran sewa sebelum tamat tempoh sewa, bayaran sebelum barangan yang dibeli diterima. Jadi dia kiyah pada waktu. Jadi orang akak-akak nikah ni, kita suami dia bagi kepada isteri dia mahar, isteri dia boleh beli dah barang itu walaupun tak duduk dengan suami lagi, sebab dia sudah akad dah. Jadi hak dia, bila-bila masa dia boleh bersama. Jadi dalam masalah hawal ni pun, oleh kerana orang itu dah berhutang dengan kita, orang ketiga tu dah berhutang dengan kita, dia memang confirm dah hutang dia sudah habis, maka tak ada masalah kita nak transfer, nak hawalah, nak ihalah, nak ambil orang kedua tadi supaya terima dengan hutang orang yang ketiga, kerana memang orang ketiga tu sudah berhutang. Ini pendapatnya. Yang kelima, syarat yang kelima sirah, iaitulah penawaran dan persetujuan, ijab dan qabul. Penawaran ialah apabila penghutang muhil berkata, saya pindahkan hutang anda kepada orang ini. Persetujuan pula ialah apabila pemiutang muhal berkata, saya setuju dan saya terima. Ini zaman asal dululah. Ahli fiqh kata satu benda tu kena ada akad dan qabul dengan mulut. Tapi sekarang ni akad dengan qabul mengikut ulama semasa kata telah berpindah pada tangan. Mana tangan? Bila kita nak beli rumah, nak beli kereta, beli apa-apa, kita nak buat, kita kata dengan mulut ke kata dengan tangan? Kata dengan tangan. Sebab kalau kata dengan mulut dah pergi. Siapa dia dengar? Kalau ada orang dengar pun dia boleh lupa. Tapi dengan tangan kita sign, itu dia panggil sudah tanda dengan tangan. Tapi kalaulah penjual tu yang ada fiqahnya, mungkin dia akan akad juga dengan mulut dia. Saya jual lah pada awak benda ni supaya bukti kita dah terima tadi, tanda tangan. Tapi kata di para ulama-ulama semasa ini, kata oleh kerana uruf sekarang ni orang beli dengan tangan, maka tidak menjadi kesalahan kalau kita dengan akad kontrak tulis nama, sign, tulis nombor IC lagi, itu lebih sudah dikira cukup dari sudut urufnya. Baiklah, itu dari sudut sirah. Penawaran dan persetujuan ini mesti diadakan serentak dalam majlis akad. Jadi kita buat situ selalu. Khiyar syarat dan khiyar majlis dalam masalah ini apa dia? Akad pemindah hutang disyaratkan berkuat kuasa serta-merta, tidak wujud sebarang khiyar majlis atau khiyar syarat. Kerana khiyar majlis itu belum habis akad. Khiyar syarat pun belum diputuskan dia nak ataupun tidak. Khiyar syarat tidak wujud kerana pada dasarnya khiyar syarat diwujudkan bagi melindungi kedua-dua pihak daripada sebarang manipulasi hutang untung.
kontrak pemindahan hutang pula tidak membabitkan keuntungan. Sebaliknya akad ini berlandaskan rasa simpati dan semangat tolong-menolong. Aku bantu kamu, kita bantu orang lain. Kemudian untuk nak menyenangkan urusan daripada dia bayar kepada kita, baiklah dia bayar, C itu bayar kepada B selalu. Itu dia panggil tolong-menolong. Khiyar majlis juga tidak wujud, kerana khiyar ini hanya wujud dalam jual beli membabitkan barangan. Sementara pemindahan hutang pula menurut pendapat yang paling sahih ialah jual beli hutang dengan hutang. Jadi benda buta dengan buta, tak terlibat dengan benda yang wujud. Kita berpindah kepada tadi rukun dia ada 5, kemudian kita pergi kepada syarat sah pemindahan hutang. Syarat sah hawalah ni apa dia syarat dia? Yang pertama, muhalun alaih. Orang yang bertanggungjawab melunaskan hutang kepada pemihutang mestilah berhutang dengan pemihutang. Maknanya OC itu ada hutang dengan kita. Jadi kalau tidak, macam mana kita nak suruh dia bayar? Pemindahan hutang tidak sah kecuali apabila dipindahkan kepada orang yang berhutang dengan penghutang. Ini kerana menurut pendapat paling sahih, hawalah ialah jual hutang dengan hutang. Dia panggil bai'ud dain. Yang hanya dibenarkan kerana keperluan, hajah, keperluannya. Oleh itu, muhalun alaihi, orang yang kita nak transfer kepada dia yang ketiga tadi, mesti mempunyai hutang yang perlu dijelaskan kepada penghutang supaya ia boleh dijadikan barang gantian kepada hak pemihutang. Jadi kalau tidak, macam mana dia nak bayar kepada kita? Hutang muhal alaih mesti menepati syarat-syarat berikut. Banyak lagi syarat dia nak boleh selesai masalah ni. Yang pertama, hutang muhalun alaihi mestilah telah berkuat kuasa atau hampir berkuat kuasa, sama seperti syarat yang dikenakan pada hak pemihutang. Barang-barang tadi muhalun bihi. Yang kedua, hutang muhalun alaihi mestilah antara setara, sama banyak dengan hak pemihutang dari segi tunai atau bertangguh. Begitu juga dari segi jenis, kadar dan sifat. Jika kedua-dua hutang berbeza dalam mana-mana aspek ini, hawalah tersebut tidak sah. Kerana hawalah adalah akad pertukaran yang dibenarkan atas dasar simpati. Ia dibenarkan kerana wujudnya keperluan dan atas dasar tolong-menolong. Dengan ini ia perlu mengambil kira aspek persamaan sama seperti kes hutang. Jika hutang muhalun alaihi, orang yang ketiga adalah C yang kita namakan, dan hak penyihutang berbeza, ini bermakna wujudnya permintaan tambahan kepada hak yang dibenarkan. Oleh itu hawalah tersebut tidak dibenarkan. Sebab kita butai dengan B hanya 500, kita butai dengan C 300. C butai yang ketiga tu, macam mana kita nak transfer ke dia? Jadi kena sama-sama. Selain itu, hawalah sama dengan muqasah. Istilah baru pula tu. Tengok di bawah nombor 1. Muqasah ialah si A berhutang dengan B. Dan si B juga berhutang dengan nilai yang sama dengan si A. Maknanya kita kata kita pergi beli B ni, jual barang-barang dapur. Beli beras dengan dia 1,000. Makanan-makanan. A beli dengan B. B pula, A ni pula dia jual barang-barang hardware, barang-barang bangunan. Maka hak B tadi tu tokai beras makanan ni pergi beli kawan dengan kita. Kelih-kelih hutang sama banyak 1,000. Dia kata boleh tidak kita buat muqasah, maknanya kita gugurkan sama-sama hak. Oleh kerana sama-sama 1,000. Dia kata apa ni? Hawalah sama dengan muqasah kerana melalui hawalah hutang yang ditanggung oleh penghutang digugurkan dan digantikan oleh hartanya hutang yang berada dalam tanggungan muhalun alaih. Muqasah tidak dibenarkan dalam keadaan yang membabitkan dua perkara yang berlainan. Maknanya kalau sama-sama 1,000 dah hutang dia tahu, sama dua orang itu, maka tidak jadi masalah dia. Dengan itu muqasah itu kedua-duanya menjadikan hutang masing-masing sebagai bayaran kepada lawannya. Jadi dah sama-sama hutang, bayar. Jadi ini tidak termasuk dalam perkara yang terlibat dengan masalah riba yang telah kita bincangkan dulu. Syarat yang kedua, persetujuan pemihutang dan penghutang dan pemihutang. Persetujuan penghutang, orang dia beri hutang itu diperlukan kerana dia berhak melunaskan hutangnya dengan cara yang dikehendakinya. B itulah penghutang. Dia kata, saya nak tukar, awak ambil dengan dia. Setuju tak? Dia kata setuju. Sama ada dia sendiri yang melunaskannya secara langsung atau melalui orang yang berhutang dengannya, iaitu muhalun alaihi, yang akan membayar bagi pihaknya. Maksudnya penghutang di sini, iaitu penghutang tidak dipaksa melunaskan hutangnya dengan hanya satu cara saja.
Jika pemiutang mahu penghutang membayar hutangnya melalui pihak lain, ia perlu mendapat persetujuannya terlebih dahulu. Penghutang mana orang berhutang. Pemiutang orang yang berhutang. Begitu dah. Ini kena guna istilah dia pun muhalun alih. Akhirnya letih apa kita nak faham. Maknanya A dengan B itu kena setuju dua-dua. C muhalun alih itu tak apa dia kata. Persetujuan pemiutang diperlukan bagi mengesahkan pemindahan hutang hawalah kerana dia adalah pemunya hutang. Melalui pemindahan ini, hutang tersebut akan berpindah daripada tanggungan penghutang orang jubutah kepada muhalun alaihi. Pada asalnya, hutang tersebut menjadi tanggungjawab penghutang untuk dilunaskan, bukannya pihak lain. Itu asal cerita. Ini bermakna hutang ini tidak boleh dipindahkan kecuali dengan persetujuan pemiutang. Pemiutang itu mana orang tuai hutang asal. Kerana sikap tanggungjawab untuk melunaskan sesuatu hutang berbeza-beza antara manusia. Ada orang yang payah bayar, ada orang yang mudah. Oleh itu, apabila hutang ini dipindahkan tanpa persetujuan pemiutang, ia akan memberikan kesulitan kepadanya kerana mungkin dia terpaksa akur menerima orang yang tidak bersedia melunaskan hutangnya. Kita pergi transportasi, tiba-tiba sini kaki pukul orang, kaki tak bayar hutang, nyanyi ke B, pemiutang tadi tu. Persetujuan muhalun alaih tidak diperlukan. Jadi orang yang ketiga, C tadi, yang kita transport hutang kita, dia hutang kita suruh bayar kepada orang yang kedua tadi, tu hutang asal, itu tidak perlu kepada persetujuan dia. Kenapa? Kerana ia adalah pihak yang berhutang, bukan menerima bayaran hutang. Jadi mungkin kena bayar ke siapa-siapa pun. Itu dipanggil tidak perlu muhal alaihi, tak perlu persetujuan dia. Dia saya tak nak bayar ke dia tu. Bayar ajalah. Penghutang berhak melunaskan sendiri hutangnya ataupun melalui orang yang berhutang dengannya. Begitu juga hukumnya jika penghutang mewakilkan orang lain untuk mengutip hutangnya. Jadi siapa-siapa boleh. Persetujuan pembayar hutang tidak perlu diambil kira. Siapa dia pun boleh. Syarat yang ketiga, bagi membolehkan suatu pemindahan hutang dilakukan, pihak penghutang dan pemiutang perlu mengetahui hutang yang menjadi hak pemiutang dan hutang yang perlu dibayar oleh muhalun alaihi dari segi kadar, jenis dan sifat. Apa benda yang kamu nak transport ni? Benda apa? Jual apa? Kena tahu. Ini kerana pemindahan hutang dikategorikan sebagai jual beli seperti yang telah dinyatakan, dan tanpa pengetahuan tentang harga dan barang yang dijual akan menyebabkan sesuatu jual beli tidak sah. Banyaklah sikit perbincangan kita ni. Hidup main pemiutang dengan penghutang pun penatlah kita dah. Baiklah. Hukum hawalah ni, pemindahan hutang ni apa hukumnya? Pemindahan hutang hawalah ialah pemindahan sesuatu hutang daripada tanggungan penghutang kepada tanggungan muhalun alaihi. Apabila pemindahan ini sah dan setelah segala rukun dan syarat dipenuhi, hukum yang berkaitan akan terlaksana, iaitu tanggungan penghutang untuk membayar hutang digugurkan dan hutang tersebut berpindah menjadi tanggungan muhalun alaihi, orang yang ketiga. Dengan ini, hutang muhalun alaihi yang sepatutnya dibayar kepada penghutang, si A tadi, digugurkan dan sebagai gantinya, hutang yang sama, hutang penghutang kepada pemiutang, A kepada B, akan berpindah menjadi tanggungan muhalun alaihi untuk dibayar kepada pemiutang. Boleh biasa ke tu tak? Benda biasa dah tu, tukar-tukar hutang tu. Kau tak biasa sangat. Kita baca sikit, lepas tu kita hurah. Benda yang berlaku di zaman kita. Proses pemindahan hutang tamat. Sebagaimana dimaklumi, hukum pemindahan hutang ialah hutang berpindah daripada tanggungan penghutang kepada tanggungan muhalun alaihi. Ia berlaku dalam bentuk membebaskan penghutang daripada tanggungan hutangnya. Jadi bila kita bayar kepada, pindah pada orang yang ketiga, dia orang yang kedua tu hutang asas setuju, maka orang yang pertama itu lepas tanggungan dan yang ketiga itu bertanggungjawab. Dengan berlangsungnya proses ini, pemindahan hutang dianggap selesai dan tiada lagi hubungan antara penghutang dengan pemiutang. A dengan B putus, sesara. Sekarang ni C dengan B berlaku hutang dua tu pula. Sebaliknya, wujud hubungan baru antara pemiutang dengan muhalun alaihi. Jadi kita namakan B dengan C tadi.
Pemihutang pula tidak berhak menuntut semula penghutang membayar hutang tersebut, sekalipun dia tidak berjaya memperolehi daripada muhalun alaihi, walau apa sebab sekalipun. Sudah. Contohnya, jika dia mendapati muhalun alaihi, orang yang ditransfer tadi, dipindah hutang kepada dia tadi, orang yang ketiga tadi, telah muflis, atau muhalun alaihi menafikan berhutang dengan penghutang. Jadi waktu kita tanya tadi, saudara B, saya ada hutang dengan awak 1,000. C hutang dengan saya 1,000. Setuju ke tidak awak ambil hutang dengan dia? Setuju. Buat saya perjanjian setuju. Lepas kawan ni selesai hutang semua dah, tak ada apa-apa rehat, tiba-tiba C yang jadi hutang dengan kita tadi dianggap bankrupt, muflis, tak ada duit. Maka B setuju dah nak terima dengan dia tadi, setuju tak? Setuju. Dan kita pun tak tahu dia muflis masa tu. Maka tiba-tiba dia bawa surat kita mari depan tangga, ambil balik surat perjanjian ni, koyak surat, aku nak suruh mu bayar sendiri. Lah, sudah tak boleh lagi. Sebab perjanjian kita telah berpindah, hutang telah berpindah kepada C, bukan duduk dengan kita. Lagi dah. Walaupun dia mari nak batal balik, tak terbatal. Alasannya, apa sebab tak terbatal? Melalui pemindahan ini, hutang tersebut telah berpindah dari pihak pertama kepada pihak kedua. A kepada B. Sesuatu yang telah berpindah tidak boleh ditarik semula, kecuali jika ia diperbaharui semula. Jadi kalau dia mari semula, A setuju balik. Dia kata, alah kerana awak ni zalim lah, dia tu muflis ke, lari ke, bankrupt ke, mati ke, apa cerita, tak apalah saya sanggup ambil balik hutang tu. Itu lain cerita. Tapi dari sudut akad fiqahnya, sesat dah kita dua. Tak ada apa-apa. Demikianlah juga dengan pemindahan hutang hawalah. Kerana hutang tersebut telah digugurkan daripada tanggungjawab penghutang, dan perkara yang telah digugurkan tidak boleh ditarik balik. Kita belajar dalam kaedah fiqh dalam pelajaran yang lepas, as-saqitu la ya'ud. Ingat ni, daripada kaedah as-saqitu la ya'ud. Benda yang gugur tak boleh masuk balik, tak boleh tarik balik. Dalam bab hukum ni lah, kalau bab sampah gugur boleh ambil balik lah. Sama ada disebabkan oleh keengganan membayar atau sebagainya. Kes ini sama seperti jika seorang menerima suatu barangan sebagai pampasan kepada haknya, lalu barangan ini rosak di tangannya. Dia tidak boleh menuntut semula haknya kerana haknya telah digugurkan. Begitulah juga dengan hawalah. Kerana hawalah sama seperti penerimaan suatu hak, kegagalan untuk memperoleh suatu hak samalah seperti barangan tersebut rosak di tangannya. Maknanya contohnya orang ni, dia berlaku pembunuhan tak sengaja, dia jadi dia kata, aku maaflah kamu, tak payah mati, tak payah balas bunuh, tapi syaratnya kamu kena bayar 100 ekor unta. Ambil 100 ekor unta, balik rumah dia, tiba-tiba unta tu mati habis, kena apa-apa. Maka dia pergi nak cari tuan dia, nak bayar, nak balas bunuh balik, sebab unta kamu mati semua, tak ada hak lagi dah, dia ada gugurkan. Itu dia panggil kaedah as-saqitu la ya'ud. Tidak kiralah sama ada dia mengetahui keingkaran muhal alaih ketika pemindahan hutang dilakukan ataupun tidak. Begitu juga tidak kira sama ada dia meletakkan syarat muhal alaih, mestilah seorang yang boleh membayar hutang dengan mudah atau tidak. Kes ini sama seperti orang yang membeli sesuatu barangan dan menyedari dia ditipu. Dia beli, patut tahu dia kena tipu. Dia tidak berhak menuntut kembali bayaran yang telah dibuat, walaupun dia telah meletakkan syarat mestilah tiada sebarang penipuan. Ini kerana dia dianggap cuai kerana tidak menyelidik terlebih dahulu kedudukan muhalun alaihi ketika melakukan pemindahan hutang. Syarat yang ditetapkan ini tidak boleh diterima pakai. Jadi dia kenapa tak teliti? Masa nak janji dulu terima aja. Itu tak boleh saja. Jika pihak pemihutang meletakkan syarat hutang itu akan berpindah semula kepada penghutang, jika hutang tersebut gagal diperolehi walau dengan apa sebab sekalipun, pemindahan hutang tersebut terbatal. Jadi dibuat syarat awal-awal lagi, maka terbatallah hawalah. Sebab syarat hawalah ni kita nak lepas diri kita. Kalau kita buat syarat macam ni, kita masih bertanggungjawab dengan hutang. Tak jadi dengan kawan itu, dia balik kepada kita, maka tak lepas lagi. Tak selesai, kira-kira dipanggil. Jika pihak pemhutang meletakkan syarat hutang itu akan berpindah semula pada jika hutang tersebut gagal diperolehi, walaupun apa sebab sekalipun, pemindahan hutang tersebut terbatal kerana syarat ini dengan jelas menafikan kandungan pemindahan hutang, iaitulah hutang tersebut telah dipindahkan. Jadi kita nak pindah hutang. Kalau buat syarat lagi, seolah-olah ada klaus di situ yang menyebabkan kita masih terikat dengan hutang. Kalau timbul percanggahan di antara penghutang dengan pemihutang,
Orang yang berhutang dengan tuan hutang bercanggah. Macam mana pula nak buat? Jika setelah pemiutang memperoleh hutang daripada muhal alaih, orang yang kedua B dapatlah hutang daripada C. Kemudian dia bercanggah pula dengan penghutang. Penghutang berkata, saya tidak berhutang dengan anda. Sudah. Mana jadi? Anda hanyalah wakil saya untuk mengutip hutang tersebut. Hutang tersebut adalah hak saya. Pemiutang pula berkata, tidak. Anda telah memindahkan hutang tersebut kepada saya sebagai ganti bayaran hutang anda kepada saya. Atas dasar itu saya mengutip hutang tersebut. Masing-masing tuduh dah. Pengakuan yang diterima ialah pengakuan penghutang yang disokong dengan sumpah. Manakah bila balas di antara tuan hutang asal dengan orang yang berhutang yang transfer duit tadi, hutang tadi, bila berlaku dua ni, maka kita kena ambil pandangan orang A tadi yang berhutang tadi dengan sumpah dia. Dengan sumpahnya. Alasannya, pemiutang mendakwa penghutang berhutang dengannya, tapi penghutang menafikannya. Dalam keadaan ini, pengakuan yang diterima ialah pengakuan yang menafikannya beserta sumpah jika tiada sebarang bukti. Sebab bukti tak ada. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dia balik kepada kaedah asal fiqh, al-bayyinah 'alal mudda'i. Kenyataan itu mesti dibawa oleh penuduh. Orang tuduh kita buat sesuatu benda tak baik, maka kita berhak minta bukti. Mana bukti? Dia kata awak lah buat bukti, menyatakan awak tak buat. Tak boleh. Orang yang menuduh kena bawa bukti. Orang yang engkar kata tak, saya tak buat benda ni. Kalau kawan tu tak boleh bawa bukti, dia kena sumpah bahawa dia tak buat. Itu dia panggil kaedah dia al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Sumpah tu boleh dibuat oleh orang yang engkar, menafikan tuduhan tersebut. Sebab tu kita tengok hari ni dalam perbicaraan, kadang-kadang kita nampak kes tu jelas salah orang tu. Nampak terang salah, tapi tiba-tiba lepas. Sebab apa? Sebab pendakwa al-mudda'i, pendakwa ni tak cukup bukti nak membuktikan bahawa orang ni melakukan perbuatan demikian. Dalam tambah-tambah pula dalam undang-undang sivil, undang-undang orang putih, undang-undang kafir ni, banyak sekali kes yang lepas kerana pihak hakim kata pendakwa gagal membawa bukti yang kukuh. Sebab apa dia gagal? Sebab apa ni mungkir? Orang yang didakwa itu nak lepaskan diri dia begitu saja. Kenapa? Sebab undang-undang itu tidak ada ruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita pakai undang-undang kafir. Negara kita merdeka 54 tahun, tapi undang-undang kita kebanyakannya undang-undang siapa? Undang-undang Inggeris dulu tinggal saka kepada kita Inggeris, kita dakak undang-undang ni sampai 54 tahun merdeka, tak mampu nak ubah. Hari ni baru mula nak cakap balik. Nak cakap balik buat apa dah? Lepas tinggal gigi, lidah ni enggak, gigi habis cabut dah. Barulah timbul ketuan ni tu ketuan ni, nak tuan apa lagi? Sepatut ketuan ni bercakap lepas Inggeris balik ketuanan Islam. Pindah perlembagaan pada waktu itu kepada undang-undang Islam. Tapi hari ni apa nak pindah? Nak buat apa pun tak berani dah. Itu dia panggil kegagalan undang-undang duduk di mana? Sebab undang-undang itu tidak ada ruh tentang Islam. Bila undang-undang Allah, hakim tu berani kata, kamu yang didakwa, walaupun pendakwa belum buktinya tidaklah 100% solid kukuh, tapi kamu ada Allah, di hadapan kamu ada neraka, di hadapan kamu ada azab. Jadi kita nak cakap sedap dengan ayat Quran lagi, dengan hadis lagi. Kalau orang itu beriman, otomatik kalau dia buat dia akan mengaku. Tak apalah tuan hakim, memang saya buat walaupun tak ada bukti. Ikrar, dia boleh mengaku. Tapi ni masing-masing bawa lawyer. Lagi buruk lawyer lagi mahal bayar. Pasal hak ni hak pun tak boleh lepaskan undang-undang. Dia panggil tidak ada bukti. Prima facie apa nama istilah undang-undang hari ni, kata pendakwa tidak boleh bawa bukti yang kukuh, maka kes itu dilepaskan. Walaupun nampak terang-terang memang dia buat. Nak macam mana? Undang-undang tidak ada ruh, dipanggil tidak ada ruh. Bila apa? Bila tidak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita belajar dalam mukadimah kita dulu. Dia kata apa? Undang-undang syariat ni undang-undang ilahiyah. Yang mari daripada Allah, pencegahannya mari daripada mana? Daripada Allah. Menyebabkan hati manusia tergerung bila dengar azab Allah. Jadi orang ni kata lepas macam undang-undang JPJ kita tak. Tengok dabal lain waktu polis ada warna belakang 60 juga. Tekan minyak rapat tak rapat. Tengok kawan itu tak ada tak? Masya-Allah. Hak 60 kata 60 dia press. Pasal tidak ada Allah Taala, tak ada. Tak terasa bersalah sebab tidak undang-undang Allah. Jadi kita rasa macam tak apa dia tak ada beres.
Jadi macam itulah keadaannya. Kita bercakap benda realiti lah. Hari ni mampu lagi kita nak buat kerja? Boleh lagi nak ubah? Tak mampu dah. Duk cari ketua yang saja sekarang. Ketua yang buat apa? Ketua yang habis dah. Ni enggak batu dah kali. Istilah orang kapur cakap. Baik. Jadi dia panggil tak nak buat, tak ada bukti. Demikian juga jika penghutang mengakui hutang tersebut tetapi berkata, saya hanya melantik anda sebagai wakil mengutip hutang tersebut bagi pihak saya. Pemihutang pula berkata tidak, anda memindahkannya kepada saya. Ataupun pemihutang berkata apa? Apa yang saya maksudkan dengan kata saya pindahkan kepada anda ialah saya melantik anda sebagai wakil. Duk main balas ini ya. Pemihutang pula berkata tidak, apa yang anda maksudkan ialah pemindahan hutang. Dalam keadaan ini pengakuan penghutang beserta sumpahnya akan diterima sekali lagi. Kerana dia lebih tahu apa yang dimaksudkan dan apa yang dikatakan. Juga kerana pada dasarnya segala perkara kekal mengikut keadaan asalnya, sedangkan dalam keadaan ini penghutang mendakwa perkara sebaliknya. Ini satu kaedah fiqh lagi dia kata bara'atul asliyah. Asalnya tidak ada. Maka dia boleh lepas. Itu di kaedah. Ataupun at-tamassuki bil asli. Pegang dengan asal. Asalnya macam ni. Kan kita cerita dulu dalam bab orang waswah. Ada wuduk tak ada wuduk kita nak sembahyang Isya. Duk waswah. Kita yakin kita mari masjid maghrib ni ada wuduk. Ada tak? Ada. Jadi dan tak yakin pula ada tempat wuduk tengah-tengah duduk kuliah ni. Maka kekalkan asal. Itu dia panggil at-tamassuki bil asli. Asalnya ada wuduk. Tapi kalau kita mikir asalnya tak ada wuduk tadi. Panas so jadi ada. Tak mungkin. Dalam bulan Ramadan asalnya malam. Kita tersalah pergi makan orang azan. Orang sudah apa dia tengok orang qamat. Salah sahur. Tak payah qada sebab asal malam. Tapi kalau salah buka puasa, kena qada sebab asalnya siang. Itu kaedah dia. Kena ingat selalu kaedah tamasuk bil asli as-saqitu la ya'ud, dia gugur tak balik semula. Dalam kita mengaji fiqh muamalah ni banyak kaedah dia pakai. Sebab fiqh muamalah ni fiqh banyak menggunakan qiyas. Ya, prinsip asalnya ada hadis, ada Quran, tapi cabai-cabai dia, furuk dia tu dia pergi kepada kaedah yang ada. Jika berhutang yang berkata, apa yang saya maksudkan dengan kata saya pindahkan kepada anda 100 yang dihutang daripada saya oleh si fulan, sebenarnya ialah pelantikan sebagai wakil. Pengakuannya ini tidak diterima kerana perkataan ini digunakan hanya boleh merujuk kepada pemindahan hutang. Dengan ini dakwaan oleh pemihutang akan diterima. Jadi itu dipanggil kaedah-kaedah yang kena, kalau jadi qadi kena tahu ni. Pemindahan hutang oleh pemihutang muhalun alaih. Lagu mana pula? Jika pemindahan hutang yang dilakukan telah disahkan, pemihutang, mana tuang hutang itu berhak memindahkan hutang tersebut kepada orang lain yang memberi hutang kepadanya untuk mengambil alih hutang tersebut daripada muhalun alaihi. Dia boleh pula pergi pindah ke orang lain pula. Pindah yang kepak dah pula. Ada C, D lagi timbul. Maknanya asalnya A berhutang dengan B. C berhutang dengan A. A kata B mengambil hutang aku dengan C. Jadi selesai dah dua tu. Tiba-tiba ada pula orang lain D pula mari hutang dengan B tadi. Dia kata dia pun cakap dengan ni mengambil hutang dengan orang tu. Jadi pusing hutang ni. Pindah-pindah jadi tukar hutang. Begitu juga dengan muhal alaih, dia berhak memindahkan hutang tersebut kepada orang lain yang berhutang dengannya untuk membayar bagi pihaknya kepada pemihutang. Jadi masing-masing itu ada kelonggarannya dalam hukum syariat ni. Yang terakhir kali perbincangan dalam bab kita ini iaitulah tentang al-hawalah al-baridiyah. Wang pos. Hari ini bukan wang pos saja. Wang bank, transport bank. Anak duduk Kuala Lumpur, duduk di Mesir, duduk di England, nak duit. Hantar duit mak ayah, hantar duit 1,000. Tidak kita pergi atas set je. Hantar di mesin. Itu dia panggil wang pos, hawalah duit mengikut elektronik transport sekarang. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh berat kita. Dalam kes seorang menyerahkan sejumlah wang kepada orang lain untuk dibayar kepada orang yang berada di negeri tertentu. Anak kita duduk luar negara, duduk Mekah, duduk Madinah. Jika wang yang diberikan itu dikategorikan sebagai wang amanah, proses ini dibenarkan dan tidak makruh. Pembawa wang tidak perlu bertanggungjawab terhadap wang tersebut jika dia tidak cuai menjaganya dan tidak mencampur adukkan wang tersebut dengan wangnya. Jika dia mencampur adukkan wang tersebut dengan wangnya, dia perlu bertanggungjawab. Maknanya kita tak ada siapa seorang. Hak ni hak main war cara apa ni? Anak saya duduk di Mekah.
Ini duit 1,000, tolong bawa duit ini. Kita pun tak buka sampul. Boh dalam beg kita bawa. Jaga sungguh ni. Tiba-tiba tanpa tengah jalan beg kita hilang diambil orang. Maka kita tidak bertanggungjawab dengan duit itu. Tak payah ganti. Sebab kita bawa pemegang amanah dia panggil. Jadi itu dia panggil. Termasuk dalam erti kata amal ialah kemudahan wang pus yang diamalkan hari ini. Jumlah wang yang dibayar oleh seorang kepada pejabat pus untuk dihantar kepada seseorang akan dicampur adukkan dengan wang. Jadi yang pertama tadi dia tak campur. Baiklah. Jika dia mencampur adukkan wang tersebut dengan wangnya, dia perlu bertanggungjawab. Mana orang bagi 500, beres. Kita masuk dalam beg kita. Kita buat beli buat apa. Yang pentingnya kita akan sampaikan nilai RM500 kepada orang penerima amanah. Maka tiba-tiba duit beg kita hilang. Apa jadi? Kita kena ganti. Walaupun duit itu hilang sekali dengan kita. Sebab kita dah campur, tak tahu duit mana. Yang penting nilai itu masih wujud. Itu berbeza dengan pemegang amanah yang tak campur duit tadi. Termasuk dalam erti kata amalan ini ialah kemudahan wang pos yang diamalkan hari ini. Jumlah yang dibayar oleh seorang kepada pejabat pos untuk dihantar kepada seseorang akan dicampur adukkan dengan wang lain. Duit ringgit kita tak pergi dah duk jawab pos ini, duk macam ni dia. Dan tidak semestinya dibayar dengan kepingan wang yang sama. Oleh itu pejabat pos perlu bertanggungjawab terhadap wang tersebut. Macam kita duit sekarang ni, kita bagi kepada bank duit RM1,000. Anak kita terima ni lain. Duit tu tak pergi, kau pergi duit tu. Duduk sini ya. Hak duk Kuala Lumpur nak ambil duit lain dah. Pergi cokeh dinding mana, tak tahu keluar. Ha. Jika wang yang diserahkan kepada pejabat pun dikategorikan sebagai hutang tanpa disyaratkan wang tersebut perlu dibayar kepada seorang di sebuah negeri, kemudian pemiutang menuntut sebahagian daripada hutang tersebut, tindakan ini juga dibenarkan dan tidak makruh. Mana kita pergi nak hantar, tiba-tiba kita nak ambil balik. Jika wang yang diserahkan itu dikategorikan sebagai hutang dan disyaratkan ia hendaklah diserahkan kepada seorang di sebuah negeri. Kita letak ini akaun kita suruh dihantar kepada orang lain. Syarat tersebut sama seperti syarat menetapkan tempoh dalam kes hutang. Jika pemiutang, jadi orang yang beri hutang tadi tidak mempunyai kepentingan tertentu, hutang tersebut sah dan syarat tersebut batal. Walau bagaimanapun digalakkan supaya syarat tersebut dilaksanakan. Jika pemiutang mempunyai kepentingan tertentu, contohnya jika perjalanan yang bakal dilalui adalah benar-benar berbahaya, akad tersebut batal kerana ada suatu manfaat untuk pemiutang. Jadi kalau macam dulu lah ni, kita nak bawa duit, nak bawa sendiri duit, tak berani. Kita suruh orang lain bawa. Mana kalau kena tangkap pun dia, tapi kita nak ambil duit di negeri sana. Itu dia panggil tahu dia. Tapi sekarang ni tak ada masalah dah. Kita bayar sini, ambil di negeri lain. Kerana sama-sama di sana tu sudah dikira sebagai tempat yang kita nak pergi. Cuma mungkin akan timbul. Kita bayar kat sini ringgit. Anak kita terima di Mekah rial. Macam mana? Jadi kita kena tentukan. Aku nak hantar kepada akun 500 rial. Berapa ringgit? Nilai ringgit RM450. Jadi kita buat pertukaran situ dulu. Pertukaran situ. Kemudian yang kita hantarnya 500 rial. Bukan 500 ringgit. Maka tak timbullah isu mahzub. Sebab kalau kita hantar RM500, anak kita timur sana rial, itu dia panggil timbul yang lain pula. Perbezaan-perbezaan yang berlaku itu. Jadi kita letak di atas ringgit yang dia terima. Allahu Akbar. Dengan ini selesailah. Habis. Bahagian ke-6 siri ini hasil bantuan dan taufik Allah SWT. Ia akan diikuti dengan bahagian ke-7 dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang akan berkaitan dengan muamalat. Kita memohon agar segala usaha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata pengarang kitab. Jadi kata pula akhukum fil Islam Abu Anas Madani afallahu anhu wa an walidayhi. Maka pada malam ini 7 hari bulan 3 tahun 2011 bersamaan dengan 2 hari bulan 4 Rabi'ul Tsani tahun 1432, tamatlah huraian kita pada kitab Fiqh Manhaji jilid yang ke-6 yang membincangkan tentang bab muamalah ini sebanyak 42 siri. Perjalanan kita baca kitab ni sudah 42 siri dan tamatlah pada malam ini. Alhamdulillah, insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita dalam jilid yang ke-7 bermula dengan kitab syufa'ah. Syufa'ah ni maknanya kita orang jiran kita jual tanah tak boleh tahu kepada kita, maka kita berhak ambil balik tanah tu daripada orang yang pembeli yang baru tu. Kita boleh bayar balik dia. Ini penting. Hari ni berapa ramai orang pergi jual. Tengok-tengok.
Ai bawa anjing dah sebelah rumah kita duduk. Bila kamu jual, kamu macam mana keadaan yang menyebabkan kita memberi mudarat pada kita. Lebih-lebih lagi jiran masjid. Jiran masjid pergi jual kepada orang bukan Islam. Yang menyebabkan kita duduk di masjid pun duduk dengar lagu dia, duduk dengar. Jadi itu dia panggil syubhah. Kemudian bab jilid 7 ni dia akan pergi kepada syubhah. Dia akan pergi pada pajak, syarikat, pelaburan, simpanan. Jadi benda-benda yang memang terlibat dengan kita lah. Kemudian bab 8 nanti kita akan belajar bab jinayah Islam. Kena belajar, kalau tidak kita tak tahu. Seolah-olah undang-undang Islam ini tidak ada di dalam agama kita ni. Jadi insya-Allah semua perbincangan itu akan kita sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.